Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Hari ini kita dah masuk kepada episod yang ke-15. Alhamdulillah. Maksudnya dah masuk 14 Ramadan. Jadi kita dah hampir nak separuh lah kepada penghujung Ramadan tu. Dan mudah-mudahan kita masih terus bersemangat untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan podcast yang kita adakan ni, itu Ramadan podcast ni juga sedikit sebanyak membantu untuk kita muhasabah dirilah, supaya kita terus beribadah sampailah kita menutup mata. Sebab orang selalu, kadang orang cakap ciri-ciri orang berjaya, ini adalah kejayaan. Tapi hakikat kejayaan kita nampak tu hanya di dunia saja. Tapi tiada siapa yang boleh mengaku dia itu orang yang berjaya. Tak ada siapa pun. Sebab akhirnya kejayaan sebenar adalah diukur apabila dia memperolehi hadiah daripada Allah SWT kelak, itu syurga Allah SWT. Masa itulah baru dia digelar sebagai orang-orang yang menang. Quran pun kata orang-orang yang menang tu orang yang mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam Quran ada bagi tahu orang siapa orang yang menang ni, orang yang mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk menggapai syurga Allah Subhanahu Wa Taala, kita perlulah melalui proses-prosesnya, iaitu antaranya adalah melalui madrasah Ramadan ini, insya-Allah. Okey, bagi yang terlepas episod-episod yang lepas boleh ikuti, ada dalam playlist insya-Allah dalam Al-Biqai Training Center YouTube tu. Tuan-tuan boleh tengok dalam playlist, dan tuan-tuan boleh tengok balik yang lepas-lepas. Mudah-mudahan ada manfaat dah, dan boleh share kepada sesiapa saja secara percuma lah. Dan kita mudah-mudahan ada manfaatnya, insya-Allah. Baik, tanpa kita melengahkan masa, hari ini kita nak bincang terus lagi berkenaan dengan tazkirah-tazkirah yang terdapat dalam bulan Ramadan yang boleh kita bincang-bincang ni. Jadi antara yang kita nak bincang ialah kita bila bulan Ramadan ni kita nak berubah menjadi orang yang lebih baik. Jadi kita nak berubah jadi lebih baik. Kalau kita keluar daripada madrasah Ramadan ini masih lagi sama, masih lagi tak berkurang, maka amatlah rugi. Sebab kita diberi 30 hari untuk mengubah diri kita dengan pelbagai plan yang ada, tentatif yang ada disediakan. Tinggal kita nak rangka, tinggal kita nak rebut sahaja. Baik, Nabi SAW ada bersabda tentang bagaimana seorang itu dilaknat dalam bulan Ramadan, sebagaimana hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sangat pelik apabila seseorang itu Allah menjanjikan pengampunan dia, Allah menjadikan rahmat dia di bulan Ramadan ni, mendapat kemuliaan, dapat takwa, tiba-tiba ada orang ini dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis itu berbunyi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raqiyal mimbar faqala amin amin amin. Faqila lahu ya Rasulullah ma kunta tasna'u hadha? Faqal qala li Jibril arghamallahu anfa 'abdin aw ba'uda dakhala Ramadan falam yughfar lahu. Fakultu amin. Thumma qala raghima anfu 'abdin aw bu'ada adraka walidayhi aw ahadahuma lam yudkhilhul jannah. Fakultu amin. Thumma qala raghima anfun 'abdi aw ba'uda zukirta 'indahu falam yusalli alaih. Fakultu amin. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbar, lalu baginda mengucapkan 3 kali amin amin amin. Para sahabat bertanya, kenapa engkau berkata demikian wahai Rasulullah? Kemudian baginda bersabda, Jibril alaihissalam telah berkata kepadaku, Allah melaknat seorang hamba yang dia itu melalui Ramadan tanpa mendapatkan ampunan daripadanya, maka ku katakan amin. Kemudian Jibril kata lagi, Allah laknat seorang hamba yang mengetahui kedua orang tuanya masih hidup, namun itu tidak membuatnya masuk jannah kerana dia tak berbakti kepada mereka berdua. Maka aku berkata amin. Kemudian Jibril berkata lagi, Allah laknat seorang hamba yang tidak berselawat ketika disebut namamu, maka ku katakan amin. Hadis riwayat Al-Imam Muslim. Jadi kalau kita dapat lihat
Allah SWT, Nabi SAW bagi tahu bahawa Allah tu melaknat antaranya adalah orang yang apabila dia melalui Ramadan tetapi dia tidak dapat pengampunan daripada Allah SWT, sedangkan Allah bersedia untuk mengampunkan siapa saja hamba dia. Kita tahu waktu sahur, waktu istighfar, waktu digalakkan istighfar, dan pada ketika bila pun ketika ini puasa ini kita ini dimakbulkan doa, maka banyakkan minta pengampunan kepada Allah SWT. Jadi setiap manusia ni macam mana pun dia akan buat kesilapan. Macam mana pun dia akan tanggung dosa dalam kehidupan dia. Contohnya dia salah dalam niat, dia salah dalam pertuturan dia salah dalam perbuatan dia salah dalam hubungan Allah dengan Allah dan juga sesama manusia. Tapi sebagaimana ada pemadam untuk memadamkan kesilapan tulisan, begitu juga dengan dosa ni Allah SWT Maha Rahmat Ar-Rahman Ar-Rahim. Ghafurur Rahim. Dia ni pasti ada jalan kebaikan yang akan memadamkan kesilapan dan dosa dengan izin Allah SWT. Jadi Allah sediakan, Allah tunjuk jalan kepada hamba dia untuk kembali kepadanya. Setelah apa? Setelah dia tersedar daripada dosa-dosa yang dia lakukan. Apa yang penting tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat dirahmati Allah, apabila kita buat satu kesalahan, jangan tangguh lama-lama atau jangan biar kita carry jauh-jauh lama-lama. Kata takut nanti kita tersesat dalam apa? Sesat yang jauh. Kalau sesat jauh ni susah, nak U-turn susah. Nanti jam dah lagi apa semua. Yang penting ialah kunci dia bila buat salah, segera dapatkan keampunan Allah SWT. Jangan tangguh, jangan layan perasaan kata malu nak kembali kepada Allah, jangan. Yang malu itu bukan malu untuk kembali kepada Allah. Yang malu itu adalah sepatutnya malu untuk meneruskan dosa. Sedangkan Allah SWT itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sebab tu kita kena ada ilmu. Bila kita ada ilmu, kita buat salah, kita tahu macam mana nak kembali. Sebab tu kena didik anak-anak semua. Mereka akan buat silap. Siapa pun akan buat silap. Kullu bani Adam khata'. Setiap bani Adam tu buat kesilapan. Tetapi yang penting dia tahu bagaimana nak kembali. Nabi Adam buat silap, Allah ajar bagaimana dia nak buat, macam mana dia nak bertaubat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi kita pun belajar daripada itu dan kita pun amalkan kalimah itu dengan faham. Dan juga kita tahu bahawa kita ini sentiasa menzalimi diri kita sendiri. Sebab Allah SWT berfirman dalam surah Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratim min rabbikum wa jannati arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Allah SWT berfirman, maksudnya segeralah kamu kepada keampunan daripada Tuhan kamu dan syurga yang bidangnya luas segala langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau bumi kita ni kita short pergi berjalan-jalan, orang duk buat vlog pergi berjalan kat tempat mana sini, pergi makan kat sana sini. Kalau syurga itu sendiri seluas langit dan bumi. Bayangkan betapa luasnya syurga itu sendiri. Jadi di samping itu diingatkan juga bahawa terdapat ada juga hadis palsu yang tersebar di media sosial dengan doa kononnya Jibril AS kata, ya Allah tolong abaikan puasa umat Muhammad apabila sebelum memasuki bulan Ramadan dia tak minta maaf kepada orang tua. Tidak pemaafan terlebih dahulu antara suami isteri, tidak pemaafan terlebih dahulu dengan orang sekitarnya. Kalau hadis-hadis ni dia adalah hadis yang palsu, kita tak perlu beramal lah. Tapi kita kembali kepada kutukan Ramadan adalah hadis yang sahih. Seorang yang tak menghormati kemuliaan Ramadan, dia abai diri dari melakukan ketaatan sehingga dia tak mendapat keampunan Allah SWT. Sedangkan ruang dan peluang sudah ada di hadapannya. Itu hadis sahih. Patutkah kita jadi orang yang kafir dan munafik dengan membutakan mata? Kita pekakkan telinga kita daripada menerima kebenaran Tuhan untuk mendapatkan keampunan daripadanya. Sangat-sangat rugi. Kita ada malam Lailatul Qadar. Kita ada malam Lailatul Qadar. So kita kata Allah rahsiakan. So kalau Allah bagi tahu bila kita tak buat, lagi besar lah. Takut-takut dosa besar nanti. Berdosa kita. Sebab kita dah tahu bila. Ini Allah bagi tahu, Allah rahsiakan rahmat dia. Saya dah tahu ada hamba dia yang tak peduli. Ada hamba dia yang abai kan. Jadi kita dapat lihat bahawa itulah Allah SWT. Allah sentiasa nak bagi kita peluang untuk supaya kita diampunkan oleh Allah SWT. Takkan kita nak tunggu, nak pikul dosa kita sampailah saat terakhir, akhirnya kita terjun dalam neraka. Dan walaupun sekejap, kita tak mampu. Bahang panas sekarang ni bulan Ramadan ni pula sekarang alhamdulillah dah semakin sejuk lah. Kalau sebelum ni panas betul, itu pun
sampai sakit kepala, migrain kita dibuatnya. Terlampau dahaga. Itu pun kita tak mampu nak tahan, apatah lagi api yang membara, yang menyala. Macam mana kita nak tahan walaupun sebentar. Allah SWT berfirman suratul Kaf ayat 53, wa ra'al mujrimuna an-nar fadhannu annahum waqi'uha wa lam yajidu anha masrifa. Dan orang-orang yang mujrimun kita kata kriminal, penjenayah. Mereka bukan saja berdosa, mereka penjenayah, mereka buat kerosakan di muka bumi Allah ni, dia tetap akan melihat neraka. Maka yakinlah mereka bahawa mereka akan jatuh ke dalamnya dan mereka tidak akan mendapati sebarang jalan untuk mengelakkan diri daripadanya. Orang yang masuk neraka ni orang yang hati keras, orang yang ganas, orang yang jahat. Jadi itulah sebenar dia. Jadi kalau kita nak jadi orang yang hatinya selembut burung, kita kena sentiasa ingat dosa-dosa kita. Jadi jangan lengahkan masa lagi. Tinggal beberapa hari lagi sebelum kita meninggalkan Ramadan ni. Jadi bukan kita tak sabar-sabar nak tunggu habis. Sepatutnya kita sama-sama guna masa yang ada ni Ramadan ni, kita laku perubahan dalam diri. Kalau tak dapat banyak, sedikit pun jadi. Sikit-sikit lama-lama kita sampai kepada destinasi. Gitu. Kita buat pelan-pelan. Hari ni buat sedikit, besok buat sedikit. Ubah pelan-pelan ke arah kebaikan. Kita tinggalkan perkara buruk. At least pasal niat tahun ni, at least ada satu perkara buruk nak tinggal. Kalau tak mampu semua, kalau boleh tinggal semua, bagus. Yang paling bagus ialah kita tahu la haula wala quwata illa billah. Kita doa kepada Allah SWT agar perubahan yang dilakukan pada Ramadan ini kekal. Sampai bila tuan-tuan? Sampai next Ramadan ke? Sampai akhir hayat. Sampai kita kembali kepada Allah dalam keadaan hati yang sejahtera, sampai kita mendapat kemenangan yang sebenar, iaitu mendapat syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu erti kemenangan yang sebenar. Kemenangan yang sebenar bukanlah dapat company besar, kerja company besar, dapat untung yang berganda-ganda dengan dengan perniagaan yang kita buat, dapat link-link yang hebat besar-besar. Bukan itu. Tetapi yang betulnya ialah apabila kita menang kelak ialah memenang dengan mendapat syurga Allah SWT. Itu sebenarnya. Ramai orang nasihat kita begini begini, kamu nak berjaya ini, ada masuk universiti dan sebagainya, tetapi sebenarnya hakikat sebenarnya bukan itu. Hakikat sebenarnya ialah dengan mendapat syurga Allah, dan tak ada siapa boleh kata dia itu telah mendapat kemenangan di muka bumi ini. Nasihatlah, motivator datanglah macam mana pun nak nasihat korang, tetapi akhirnya dia sendiri tak tahu adakah dia akan selamat daripada neraka Allah SWT, adakah dia akan mencapai kemenangan yang sebenar. Jadi sebab tu kita di dunia ni kita buat salah, apa kita nak buat? Kita ikut kata hadis Nabi SAW. Dia berkata, dia sabda, ittaqillahi haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dalam apa juga keadaan. Dalam keadaan kita penat, jemu, letih, terus membuat kebaikan, terus taat kepada Allah SWT. Bertaubat juga termasuk dalam bertakwa. Orang takwa itu buat salah, dia kembali pada Allah. Jadi kata ittaqillahi haitsu ma kunt. Bertakwalah pada Allah dalam apa juga keadaan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Jadi kemudian ikutilah kejahatan, yakni dengan kebaikan yang akan menghapuskan dia. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang bermutu. Hadis riwayat Tirmizi dalam Sunan Tirmizi. Jadi Syekh Abdul Rahman As-Sadi dia kata, hadis ni ada hadis yang sangat agung. Dalamnya Rasulullah sebut hak-hak Allah dan juga hak-hak hamba. Hak Allah yang disebutkan adalah takwa kepada dia dengan takwa sejati. Itu menjaga diri dari murka azab Allah SWT. Daripada murka dan daripada azab Allah SWT. Dengan apa? Dengan jauh larangan dia, dengan jalan perintah dia. Jadi wasiat takwa ni adalah wasiat daripada Allah untuk hambanya daripada yang paling awal hingga yang paling akhir. Ini juga merupakan wasiat para rasul kepada kaumnya. Mereka kata, aibidullaha wattaqu. Sembahlah Allah saja dan takwa kepadanya. Allah sebut pasal takwa ni dalam firman dia, laisal birra an tuwallu wujuhakum
qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wal nabiyyina wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili wasailina wa fir raqabi wa aqamas shalah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu wasabirina fil ba'sa'i wad dharra wa hinal ba'si ulaika allazi nasadaku wa ulaika humul muttaqun. Bukanlah menghadap wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tapi sungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta dan merdekakan hambanya, mendirikan solat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila dia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang yang benar-benar imannya, dan mereka itulah orang yang bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 177. Dan surah Ali Imran ayat 133, Allah sebut juga, wasari'u ilal maghfirati mir rabbikum wa jannati arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Tadi kita dah baca dah ayat ni. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan daripada Tuhanmu dan kepada syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Begitulah. Jadi banyak seperti mana kita kata solat pun menghapuskan dosa dan sebagainya. Jadi pelajaran yang kita buat, takwa kepada Allah merupakan kewajipan setiap muslim dan asas diterimanya adalah amal soleh. Kita kena segera melakukan ketaatan setelah keburukan. Terus kerana kebaikan akan hapuskan keburukan. Jangan bertangguh. Sungguh-sungguh hias diri kita dengan akhlak mulia. Kita jaga pergaulan yang baik dan kita juga jaga juga pergaulan kita dengan manusia, dan juga itu ada kunci kejayaan, kebahagiaan dan ketenangan di dunia dan juga pasti saja di akhirat. Sebab bila kita berlaku baik, dia menghilangkan perkara-perkara yang negatif. Orang tak ada nak benci kepada kita dan sebagainya. Jadi kalau kita nak tegur pun, tegur orang dengan baik. Jadi hadis ini juga menunjukkan bahawa pentingnya bertaubat apabila menyedari diri telah melakukan dosa. Para Nabi, mereka tak buat dosa pun, mereka rasa macam mereka buat dosa. Sentiasa istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat Rasulullah SAW paling kurang 70 kali dalam sehari. Itu paling kurang. Jadi kita kata, kalau kita yang banyak dosa lagi-lagilah. Dan jadikanlah bulan Ramadan ini sebagai benchmark kita untuk kita mula, untuk kita berubah menjadi orang yang lebih baik, sampailah kita menutup mata kembali kepada Allah SWT. Itu saja insya-Allah. Kita jumpa lagi dalam pertemuan yang berikutnya esok sepanjang bulan Ramadan ini insya-Allah. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.